ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي يسر ولا تعسر يا كريم. ربي زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم افتح علينا بفتوح العارفين. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah tuan-tuan, di belakang Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama dan selamanya kita memanjatkan setinggi-tinggi pujian dan kesyukuran kepada Allah Jalla wa'ala kerana masih lagi dikurniakan ke atas kita nikmat-nikmatnya, lebih-lebih lagi nikmat dalam agama, keimanan, serta nikmat kesihatan, nikmat kita mempunyai keluarga yang bahagia. Ini semua nikmat-nikmat yang boleh membantu kita untuk menambahkan takarrub kepada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan nikmat ini sentiasa Allah kekalkan dan lipat gandakan dan dikembalikan kita kepada Allah dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Jadi insya-Allah tuan-tuan sambung balik pengajian kita daripada kitab At-Tamhid di Khulasati Aqaid Ahli Tauhid karangan guru kami Syekh Sidi Raja Ahmad Mukhlis Hafizahullah. Jadi bagi memberkati majlis ilmu kita pada malam ini, marilah kita sama-sama memulakannya dengan ummul kitab bisirril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Insyaallah pada siapa yang mempunyai kitab boleh buka pada buku surat 93. Kat belakang tu ada kitab yang ni daripada masjid, boleh ambil lah untuk rujukan. Muka surat 93. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Musannif hafizahullah wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharaini amin. Kemudian kita masuk sifat yang kedua dalam perbahasan sifat 20 dan sifat pertama dalam perbahasan sifat salbiyah. Sifat kedua dalam perbahasan sifat 20, sifat pertama dalam perbahasan sifat salbiyah. Boleh faham Kalau ikut urutan daripada sifat 20 yang kita belajar ini adalah sifat yang kedua. Tapi kalau kita letakkan dalam pembahagian sifat salbiyah, ini sifat yang pertama kita bincang insya-Allah. InsyaAllah maksud wujud, ini sifat kidam ni maksudnya wujud Allah Ta'ala itu tiada permulaan baginya. Ataupun kita selalu kata Allah ini wujud sejak azali lagi qadim. Azali lagi qadim. Maka sifat kidam ini ialah sifat yang mewakili sifat ada yang pada zat dan juga segala sifat ma'ani Allah Ta'ala. Kalau kita kata nanti sifat, adakah sifat ma'ani Allah, kudrat, iradat, ilmun, hayat, sama' basar ini datang kemudian? Maka jawapannya tidak. Kerana sejak zat Allah itu ada, sejak itulah sifat-sifat Allah juga ada. Berbeza dengan sifat manusia. Kalau manusia lahir, tak semua manusia lahir boleh bercakap. Melainkan Nabi Allah Isa AS, Yahya AS, ini pun kecoh Ashabul Kahfi tak apalah kemudian jadi ada juga sifat-sifat yang mana Allah kurniakan pada mereka itu sejak beranak mereka boleh berkata-kata. Namun berkata-kata ia itu bukanlah daripada kemampuan dia sendiri, tapi daripada izin Allah Ta'ala juga. Begitu juga sifat kidam Allah itu, kita kata sifat kidam Allah itu pada zatnya dan juga sifatnya. Kewujudan Allah Ta'ala tidaklah didahului dengan tiada, dan dia tidak memerlukan sesiapa untuk mengadakannya atau mengadakan sifatnya.
Ini bermaksud tuan-tuan, berbeza Allah Ta'ala sifatnya dengan kita ialah kita dahulu wujudnya makhluk ini bermula daripada ketiadaan. Wujudnya makhluk ini bermula daripada ketiadaan. Kemudian Allah Ta'ala lah yang mengadakannya. Maka adanya setiap makhluk ini kita kata dalam bentuk hudusul alam, iaitu berbentuk baharunya alam. Sebab apa? Sebab dulu tak ada, sekarang baru ada. Besok pula hancur lebur juga, baru hancur, baru kiamat dan sebagainya. Berbeza dengan zat dan sifat Allah Ta'ala yang ada semenjak azali lagi qadim. Zat Allah itu ada. Bahkan kewujudan Allah itu la mu'allalatu bil illah, iaitu tidak disebabkan ataupun tidak difaktorkan dengan sebarang faktor. Kalau kita tengok balik pada perbahasan awal tu, wujud Allah itu, wujud Allah itu la mu'allalatu, tidak ada illah. Maksudnya tidak ada sebarang sebab ataupun tidak dikeranakan dengan suatu kerana. Manusia ini ada kerana apa? Kerana perkahwinan kan, daripada bonda dan ayahanda kita, lahirlah kita ni. Begitu juga mak ayah kita pula lahir pula kerana berkahwin ni datuk nenek kita, kerana ada faktor. Dan faktor paling asas ialah daripada tak ada kepada ada. Daripada tak ada kepada ada, itu faktor asas lah. Sebab dulu pun siapa yang ada dulu? Kita pernah tak? Kita wujud sedia kala ke dulu, ataupun kita didatangkan kemudian? Didatangkan kemudian. Jadi Allah tidak begitu. Allah, wujud Allah bukan didatangkan kemudian. Dulu Allah tak ada, kemudian baru Allah ada. Ini mustahil. Kalau Allah baru ada, bermakna ada yang mengadakan dia. Kalau Allah itu baru, maksudnya Allah dulu tak ada, sekarang baru ada, maknanya sudah tentu pasti ada yang mengadakan. Maka sifat kidam ini juga menafikan 4 perkara. Tuan-tuan ada buku sini tu boleh tulis. Pertama, menafikan Allah itu diwujudkan. Allah itu diwujudkan, menafikan Allah itu diwujudkan. Kedua, menafikan Allah itu diperanakkan. Diperanak. Macam kita ni diperanakkan oleh mak ayah kita. Kan? Maknanya Allah itu tidaklah diperanakkan. Ketiga, menafikan Allah terjadi sendiri. Menafikan Allah itu zatnya terjadi sendiri. Kalau terjadi sendiri bermaknanya apa? Bermaknanya dulu tak ada lah, sekarang terjadi sendiri kan. Dan yang keempat, menafikan Allah itu menciptakan dirinya sendiri. Jadi keempat-empat ini perkara yang mustahilat bagi Allah. Kalau ada salah satu daripada sifat ni, tak jadi Tuhan dia. Tak jadi Tuhan, kerana masih didorong dengan perkara yang tak masuk akal dan juga yang menunjukkan naqais, kekurangan bagi Allah. Kalau kita kata pertama Allah itu diciptakan, menunjukkan apa? Yang menciptakan Allah lebih kuasa daripada Allah. Kalau Allah itu diperanakkan, sudah tentu mak ayah Tuhan jadi lebih berkuasa ke atas diri dia. Seperti mana kita, mak ayah kita berkuasa atas kita. Ataupun Allah itu terjadi sendiri. Kalau diberikan pada makhluk pun tak terima akal. Betul tak? Kalau kita kata makhluk, saya, alhamdulillah lah Ustaz, rumah saya yang saya duduk sekarang ni, dia jadi sendiri tu. Tolak itu kan, gila lah. Gila seorang ni. Kalau kita letak pada Tuhan, lagilah tak masuk akal. Tuhan terjadi sendiri macam mana? Perkara yang tak, itu perkara yang bertentangan dengan logika. Ataupun Tuhan mencipta dirinya sendiri. Macam mana sesuatu itu diciptakan, menciptakan dirinya, sedangkan dia tidak wujud sebelum itu? Satu orang jumpa kita, Ustaz, saya nak buat kenyataan lah Ustaz. Saya Ustaz seorang je tu, pemono lah. Saya tak ada mak ayah Ustaz. Habis tu jalan ATM pun tak. Habis tu saya cipta diri saya sendiri. Gila tu kan. Dia cipta diri dia sendiri. Kan perkara
Mustahil. Jadi kalau kita sandarkan pada Tuhan, boleh tak jadi dia Tuhan? Kan? Tak mungkin jadi tu Tuhan. Maka wujud Allah tu sejak azali. Jangan ditanya, jangan dalam sangat fikir tuan. Azali. Tuan orang elok jalan ke depan, tuan-tuan elok jalan ke belakang pula. Mundur ya kan, reverse. ya. Kemudian sifat qidam adalah sifat pertama daripada sifat salbiyah. Jadi sifat yang menafikan sifat yang tak layak bagi Allah. Sebelum tu tuan-tuan, saya nak tegaskan dua perkara. Di sini kita nak terangkan sifat itu bukanlah sifat Allah itu ada berturut-turutan. Maksudnya lepas sifat Allah itu ada qidam, baru Allah tu ada sifat baqa. Barulah Allah itu mukhalafah, bukan. Sebab sifat Allah yang ada pada Allah itu sifat yang qadim, sifat yang tiada permulaan bagi Allah dan tiada penghujung bagi Allah. Jadi kita letakkan perbahasan satu sebagai mudah cara kita nak belajar, mudah cara kita nak makrifah. Bukan maksudnya pertama Allah kena wujud dulu, baru Allah ada sifat qidam. Lepas Allah ada sifat qidam, barulah Allah sifat baqa. Bukan begitu. Faham tuan Kemudian yang kedua, sifat salbiyah ini ialah sifat yang mana dia panggil sifat ma'dum. Sifat yang tak ada pada zat. Kalau sekira-kiranya Allah lihatkan kita zat Allah Ta'ala nanti, nampak sifat-sifat ma'ni tapi tak nampak sifat salbiyah. Kerana sifat salbiyah ini sifat haliyah, sifat yang berbentuk keadaan, sifat yang menunjukkan sifat itu wujud pada akal saja. Dia tidak wujud pada kharij. Dia tidak wujud seperti mana tuan-tuan tengok lidak saya warna putih, betul? Tuan-tuan tengok dinding masjid surau ni warna hijau. Nampak tak hijau? Tak ada ustaz, tak nampak ke? Pergi repair mata tu. Mata awak salah, dinding tu betul. Kan? Pasal semua nampak hijau, awak seorang yang nampak kelabu. Tu rabun color nama tuan-tuan. Kan? Tu mata dia tu terpeling out sikit. Tu kena betulkan balik. Itu yang bentuk. Tapi kalau saya tanya tuan-tuan, tunjukkan saya keras dinding tu, tuan-tuan boleh nampak tak? Mana keras Ustaz? Tak nampak. Tu keras. Tu dinding. Keras mana? Dinding surau ini korek. Nampak tak? Macam mana tu? Hantuk kan kepala situ. Keras tak? Keras. Berdarah tak? Tak. Tu hospital. Sampai kiamat pun tak nampak kau rasa korek tu mana. Nampak kepala berdarah je. Betul tak? Sebab dia hanya diketahui melalui akal saja. Jadi begitu juga sifat-sifat qidam ini, ia hanya wujud pada zat Allah Ta'ala dalam bentuk keadaan yang boleh difahami oleh akal. Yang difahami oleh akal. Macam kita lah. Saya ni Ustaz, adik-adik saya yang sulung sekali. Sulung tak nampak pun. Memanglah Ustaz, saya sulung macam mana nak tahu sulung? Tak ada tanda sulung ada tuan-tuan. Penumbuk sulung kena lah kalau nak. Kan? Jadi sulung ni tak nampak pada kharij. Tak nampak, kalau tunjuk mana sulung tak nampak. Begitu juga saya ni Ustaz. Saya seorang tak ada adik. Saya ni anak tunggal. Tak ada tunggal tu tuan-tuan, dia ada tanduk tengah-tengah. Ni tunggal nama dia tak ada. Tunggal ni dalam bentuk yang kita faham, dalam bentuk keadaan diri dia. Senang lagi senang tuan-tuan. Kalau kita kata Haji Izan sihat ke? Sihat Zee? Pinjam sihat tu kejap, boleh tak? Macam mana boleh tak? Faham tak? Pasal kesihatan tu hanya orang tu saja yang tahu. Jadi kalau itu kita Allah tu khidam, Allah itu baqa, mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith, qiyamuhu ta'ala bin nafsi wahdaniyah, itu inilah wujud pada zat Allah Ta'ala dalam bentuk hal, dalam bentuk keadaan di zatnya dan juga keadaan sifatnya. Boleh faham dia tak seperti itu kita kata wujud fi zihni. Sifat hal ini ialah wujud fi zihni, iaitu wujud pada akal. Iaitu kalau akal kata, fahamlah dia. Seperti pinggan yang pecah. Contoh lagi. Pinggan yang pecah. Tuan-tuan nampak pinggan tak? Pinggan pecah lah. Mana pinggan? Tu, itu bukan pinggan pecah, tu kan kacau. Nampak tak? Tapi kita tahu tak dia adalah hasil pinggan yang pecah. Boleh faham? Tu boleh kata hal pun boleh, amrun iktibar pun boleh juga. Habis.
Jangan panjang sangat kan, tak sampai kan kami. Ya. Maka kidam ini juga bererti ialah untuk menafikan segala perkara yang tak layak bagi Allah. Iaitu perkataan salbiyah ni terbitan dia salbun. Bukan sabun, tuan-tuan. Salbun iaitu perkara yang mengurangkan. Apa yang mengurangkan ataupun menafikan? Apa yang kita nak nafikan? Kita nak menafikan perkara yang tak layak, yang mustahil bagi Allah Ta'ala. Contohnya kita kata sifat kidam. Sifat kidam ini ialah sifat yang menafikan Allah itu hudus. Sifat Allah baharu. Boleh tak kita kata Allah baru ada? Allah baru ada. Kapir kan? Jadi sifat kidam ini menafikan kebaharuan Tuhan. Yang baharu siapa? Kita lah yang baru. Ini ada. Besok ada tak? Tak berani janjilah Ustaz. Mungkin ada, mungkin tak ada. Sebab kita boleh saja ada, boleh saja tak ada. Baik. Kidam di sini bererti menafikan permulaan secara mutlak bagi kewujudan Allah Ta'ala dan menafikan juga adanya yang mendahului Allah Subhanahu wa Ta'ala dari sudut kewujudan. Ini bermakna tuan-tuan, sifat kidam ini ialah sifat yang menunjukkan bahawa Allah itu wujud dengan tiada permulaan, serta menjadi dalil bahawa segala sesuatu tidak mendahului kewujudan Allah. Contohnya kita kata sebelum Allah ada lagi Tuhan sebelum Allah. Itu menafikanlah. Maka bila kita kata Allah itu qidam yang tidak ada permulaan, pada masa yang sama juga kita menafikan segala sesuatu juga itu tidak qidam. Sesuatu itu tidak boleh mendahului kewujudan Allah. Macam kita, kewujudan kita dengan mak ayah kita, mana dahulu? Sudah tentulah mak ayah kita dulu kan. Ini katalah, ni siapa ni? Ni apa ni? Anak saya ni. Oh, berapa umur dah? Anak saya dah 54 dah. Awak pun saya pun 24. Siapa anak bapak ni? Kan? Dah poning orang dah. Itu mustahil. Jadi kita tak boleh, bila kita kata sifat Allah ni qidam, mana menafikan juga ada sesuatu sebelum Allah. Ada secara akliyah dia. Iaitu tidak ada permulaan bagi kewujudan, dan Allah itu berbentuk qidam zati. Zat Allah dan sifatnya itu berbentuk qidam zat. Kita ni qadim aridi, yang baru datang. Qadim yang berbentuk, qidam yang berbentuk aridi, yang ini baru datang. Contoh kita buat yang baru datang, walaupun kita ni jawatan imam, yang paling awal datang ialah Tuan Bilal, sebab dia nak mengazan. Mana tanda yang dia datang awal daripada Bilal? Mana tanda Bilal datang lebih awal daripada imam? Ada tak? Tak ada pun. Kalau tunjuk tak nampak pun. Tapi tahu tak dia datang awal? Tahu kan, tidak siapa nak azan pula kan? Macam tu. Jadi dalam bentuk kebaharuan, seperti datangnya ayah dahulu sebelum anak. Mustahil anak datang dulu sebelum ayah. Boleh faham itu dalam bentuk ruang lingkup manusia, ruang lingkup makhluk. Kemudian Al-Imam Ja'far At-Tahawi rahimahullah berkata, qadimun bila tidak, maksudnya Allah Ta'ala itu qadim yang mana tiada baginya permulaan. Dalil naqli ataupun dalil yang bersumberkan Al-Quran dan hadis Nabawi Syarif berkenaan dengan dalil qidam ini, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Dan dialah yang paling awal, dan dialah yang akhir, dan dialah yang zahir, yang dia juga lah yang batin. Wa huwa bikulli syai'in alim, dan baginya segala sesuatu itu mempunyai pengetahuan ataupun mengetahuinya. Ini maksud di sini bila disebut Allah itu awal dan akhir, ini menunjukkan penisbahan Allah dengan makhluk. Maksudnya antara bila dikatakan Allah dengan makhluk yang ada, mana yang ada dulu? Mana yang awal ada? Makhluk dulu ke Allah ada dulu?
Sudah tentulah Allah terlebih dahulu ada daripada makhluk. Begitu juga bila Allah Ta'ala mengkiamatkan alam ini, yang tinggal, yang wujudlah siapa? Allah juga. Jadi begitulah kita kata penisbahan bila kita nisbahkan makhluk dengan Allah, sudah tentu Allah yang awal daripada makhluk dan juga dia yang akhir. Apabila makhluk tidak ada, maka Allah kata apa? Limanil mulki yaum. Di manakah raja pada hari ini? Pada masa tu malaikat pun dah tak ada, iblis pun dah tak ada, manusia pun dah tak ada. Tak ada siapa-siapa. Sehingga Allah kata limanil mulkin yaum. Di manakah pada hari ini raja-raja yang dulu dia kecoh, yang heboh, yang hebat sebagaimana orang tu? Tinggallah Allahu Zul Jalali wal Ikram. Satu Allah sebut apa? Wa yabqahu wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Yang hanyalah kekal ialah zat Allah yang memiliki segala kemuliaan dan kehebatan. Kemudian Al-Imam Muslim rahimahullah meriwayatkan daripada sanad yang bersambung kepada Sayyiduna Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, bahawasanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma antal awwalu falaysa qablaka syai' wa antal akhiru falaysa ba'daka syai' wa antal zahiru falaysa fawqaka syai' wa antal batinu falaysa dunaka syai'. Yang ini bermaksud, wahai Tuhanku, engkaulah yang maha awal, yang tiada yang wujud sebelum engkau. Engkau yang maha akhir, yang mana tiada suatu pun setelah engkau. Engkaulah yang zahir, maka tiada suatu pun di atasmu, dan engkaulah yang batin, yang mana tiada suatu pun di bawahmu. Ini menunjukkan apa, tuan-tuan? Allah Subhanahu wa ta'ala ini bila dibandingkan dengan makhluk penisbahannya, maka Allah itu lebih awal bila dalam bentuk nama Allah Al-Awal. Kalau dinisbahkan bentuk nama Allah Al-Akhir, bila makhluk itu sudah tiada lagi, maka Allah lah yang tinggal. Begitu juga Allah kata, Nabi kata, engkau yang maha zahir, yang tiada sesuatu pun di atasmu. Maksudnya, tuan-tuan, ini dari sisi tasawufnya. Bagi orang-orang tasawuf, orang-orang yang arif billah, mereka melihat bahawa dengan alam ini sebenarnya melihat Allah lebih zahir daripada alam. Kadang-kadang kita tak boleh nampak Allah kan. Kita memang tak boleh nampak Allah dengan mata kasar kita. Tapi hati perasaan kita boleh tak merasai kewujudan Allah? Akal kita boleh tak? Maka orang-orang sufi ahlillah ini mengatakan Allah lebih zahir daripada alam ini. Apa dalilnya? Siapa pula jadikan alam ni? Kan? Macam perumahan lah. Kan dulu yang buat rumah kita ni matrik kan. Matrik apa ni? Developer kan. Construction. Kita nak beli rumah dengan rumah ke dengan matrik? Dengan matrik lah. Mana boleh beli kat rumah tu saya nak beli rumah? Kena pergi yang membuat pembinaan penjualan tersebut. Maka matrik tu lebih kita tahu daripada rumah kita. Boleh faham tak? Mana kok walaupun kita tahu pembangunan rumah ni tengok cantik dan sebagainya, menunjukkan ada construction yang melakukannya, ada developer yang buat, iaitu developer rumah ni ialah matrik. Kita pun pergilah beli kat matrik tu. Begitu juga kita tengok alam ni dia cantik dengan susunan atur bintang dia, planet dan sebagainya. Sudah tentu menzahirkan kewujudan Allah lebih jelas. Macam kita beli rumah ni. Betul tak, tuan? Setiap rumah ni ada tuan tak, tuan? Kita nak masuk rumah tu, boleh masuk saja ke kena lalu tuan dia dulu? Asyik lalu tuan tu, takkan masuk rumah pencuri pula kita orang. Mesti lalu tu, tuan dia mana? Tuan dia lebih jelas daripada rumah itu. Jadi orang-orang ahlillah ini melihat alam ini bertuan. Maka mesti melihat tuan dulu baru nampak alam ini. Ini orang ini di peringkat yang mana melihat Allah lebih zahir daripada alam ini. Dan kemudian merasai engkau yang maha batin yang tiada sesuatu pun di bawahmu. Iaitu Allah Subhanahu Wa Taala itu kewujudan Allah itu dirasai oleh orang yang ahli batin, ahli ma'rifah.
yang mana perasaan dia itu melebihi daripada segala perkara dunia masiwahu. Kalau kita tengok balik dalam diri kita tuan-tuan, semakkan siapa yang lebih besar dalam kehidupan kita, siapa yang mendominasi hidup kita. Kadang-kadang ada orang itu dia didominasi oleh wang ringgit, didominasi oleh pangkat, kedudukan dan sebagainya. Pernah tak kita merasai bahawa Allah lebih layak mendominasi hidup kita? Kadang-kadang kita takut melakukan satu maksiat bukan kerana takut pada Allah, tapi takut akan orang tahu kemaksiatan kita. Padahal Allah lebih patut kita takut. Ketika kita buat amal baik, amal soleh, kan, kita pula terasa dan menginginkan untuk orang menilai ibadah kita. Padahal Allah lebih layak menilai ibadah kita. Itu yang membentuk kita kata wujud Allah dalam bentuk batin gitu. Kan? Kita rasa tak Allah ni sebagai Tuhan kita? Adakah kita rasakan Allah ni wujud ni semasa kita susah saja? Jadi orang-orang yang arif billah, orang-orang yang cintakan Allah ini merasai kewujudan Allah ketika sakit dan sihat, ketika senang dan susah, ketika di mana saja, fi waqti wahin, setiap waktu dan situasi dia sentiasa merasakan memerlukan Allah lebih daripada diri dia sendiri, kan? Wala takilni ila tarfata ain, sehingga Nabi ajar, wahai Allah, janganlah engkau melepaskan diriku pada diriku sendiri walaupun sekelip mata, kan? Ini kita pun sendiri pun bergantung dengan diri kita, rasa kehebatan diri kita, kita rasa kita ni bagus, kita rasa kita lah yang paling layak dimuliakan. Ini yang bahaya, inilah yang kedirian yang patut kita keluarkan. Apabila kita mengenali Allah Ta'ala sebagai Tuhan dan juga menjadi tarbiyah kejiwaan, maka pada yang sama kita akan mengeluarkan segala ananiah dalam diri kita. Keakuan inilah yang bahaya dalam diri kita. Seolah-olah kita rasa kita lah yang paling layak dimuliakan, orang lain tak layak dimuliakan. Kita rasa kita lah paling layak menerima nikmat, orang lain tak layak menerima nikmat. Patutnya kita kena rasa saya lah yang paling tidak pandai, saya lah yang paling tak ada apa-apa yang di dunia ni, yang ada semuanya milik Allah. Barulah kita rasa bergantung pada Allah. Kalau kita tak rasa diri kita lemah, kan, bagaimana kita nak merasakan hidup bertuhan? Kerana orang yang merasai hidupnya lemah saja yang merasakan adanya Tuhan, kan? Orang yang lemah, orang yang berasa dalam keadaan dugaan di lambung ombak, berada di angkasa ketika kapal terbang bergegar, pada masa itu siapa yang dapat selamatkan dia kalau bukan Tuhan? Ketika dia berlayar di lautan, tiba-tiba kapal dia di lambung ombak yang tinggi, pada masa itu siapa yang dapat menenangkan dia? Sudah tentulah Allah. Kerana itu kita kena merasai Allah sentiasa hadir dalam kehidupan kita dalam semua situasi. Ini dah baru katakan hamba Allah. Ini kita rasa time susah aja kita rasa. Jadi kena latih lah tuan-tuan, InsyaAllah. Itu saya cakap untuk diri saya juga. Saya lebih perlukan perkataan ini. Kemudian dalil akal bagi sifat qidam ialah Allah Ta'ala adalah ada, jika Allah Ta'ala ada permulaan, pastilah dia diciptakan. Kalau Allah itu ada permulaan, sudah tentu dia diciptakan. Jika dia diciptakan, maka dia bukanlah Tuhan, maka dia makhluk lah, kan? Makhluk ni ialah, maksudnya apa? Kalau kita kata pencipta, dalam bahasa Arab dia Al-Khaliq, iaitu pencipta. Kalau yang diciptakan, dia tak boleh panggil Al-Khaliq, dia panggil makhluk. Dia panggil makhluk. Kalau Allah itu diciptakan, maknanya Allah tak khalik lah. Allah yang diciptakan, maka dia lah makhluk. Maka itu dah nafi. Pertama dah nafi dah. Tak boleh Tuhan tu jadi makhluk. Sedangkan itu mustahil kerana dia adalah Tuhan, maka wajiblah dia bersifat qidam. Kerana dia lah Tuhan yang maha berkuasa lagi maha agung. Dalil akal yang digunakan oleh para ulama kalam adalah tentang kemustahilan daur dan tasalsul.
Daur ni, ad-daur ni maksudnya ialah bergilir-gilir kewujudan. Ni bergilir-gilir menciptakan. Kita kata. Contohnya dalam falsafah Yunani ataupun dalam beberapa fahaman yang sesat mengatakan bahawa Tuhan A, alam ini ada beberapa Tuhan yang saling menciptakan. Tuhan A cipta Tuhan B, Tuhan B cipta Tuhan C, Tuhan C cipta Tuhan A. Ini bergelir-gelir menciptakan. Tuhan A wujud kerana diciptakan Tuhan C. Dia Tuhan A, Tuhan B, Tuhan C. Contohlah, Tuhan A cipta Tuhan B, Tuhan B cipta Tuhan C, Tuhan C cipta Tuhan A. Tuan guna akal. Tuhan A wujud kerana diciptakan oleh Tuhan C. Betul? Boleh tak Tuhan A itu wujud? Soalan dia. Tak boleh lah, pasal Tuhan A akan cipta Tuhan B, Tuhan B cipta Tuhan C, Tuhan C yang akan cipta Tuhan A. Jadi bila Tuhan B tak ada, macam mana C boleh cipta Tuhan A? Ini mustahil. Akhirnya akan menunjukkan apa? Tidak ada Tuhan yang wujud. Faham Ini menunjukkan bahawa tidak ada Tuhan yang wujud. Seperti tuan-tuan tengok, ada orang buat satu rumah ni, satu Ustaz Rauf suka buat contoh ni. Ada satu orang buat rumah, dia letak satu signboard kat depan rumah. Tidak dibenarkan masuk ke rumah ini sehingga ada orang masuk rumah ini. Rasa sampai bila orang tak akan masuk? Sampai bila-bila orang tak masuk? Betul? Faham Tidak dibenarkan masuk ke rumah ini sehingga ada orang masuk rumah ini. Sehingga orang masuk, ada masuk, tak boleh masuk. Kata, tak boleh masuk pula sebab tak ada orang masuk. Aku masuklah, tak boleh masuk. Sampai bila nak masuk? Maka ini tak wujud dalam kata-kata dalam bentuk ketuhanan. Existence tu tak wujud. Maka Allah itu wujud secara azali. Itu betul. Yang kedua ialah berbentuk tasalsulat ataupun tasalsul, iaitu bersambung-sambung. Penciptaan Tuhan dalam bentuk bersambung-sambung sejak awal dan akhir. Contohnya Tuhan A diciptakan oleh Tuhan 1 dicipta oleh Tuhan 2. Tuhan 2 diciptakan Tuhan 3. Tuhan 3 diciptakan oleh Tuhan 4. Betul? Contohlah ini tasalsul. Antara Tuhan 1 dengan Tuhan 2 mana lebih hebat? Tuhan 2 ciptakan dia. Apa tak? Tuhan 2 dah ciptakan. Tuhan 2 ciptakan. Tuhan 2 pula tak, Tuhan tak. Sebab dia ciptakan oleh Tuhan yang ketiga. Rasa-rasa di manakah penghujung berakhirnya penciptaan itu? Saling cerita tak habis. Siapa boleh sebut nombor terakhir? Siapa boleh sebut nombor terakhir? Ada tak nombor yang terakhir? Siapa boleh sebutkan? Memang takkan wujud nombor terakhir. Jadi kalau kita kata Tuhan dicipta, Tuhan dicipta, di manakah penghujung dia? Siapa paling Tuhan sekali? Takkan jumpa lah. Begitu juga kalau Tuhan ini diciptakan oleh Tuhan 2, maka Tuhan ni takkan tak mencipta Tuhan. Daripada alam, dengan Tuhan mana lebih bagus cipta? Tentu cipta Tuhan lebih bagus. Alam ini akan dicipta oleh Tuhan. Jadi kalau kita kata Tuhan ini menciptakan, maka baik dia tak cipta alam ni, maka kemenunjukkan alam ni tak ada sebenarnya. Jadi kekallah di sini alam ini diciptakan oleh satu Tuhan yang bersifat qidam, yang tiada permulaan dan tiada tasalsul dan tiada daur. Boleh faham Ini segi akliyah dia tuan-tuan. Sebenarnya tak wujud pun, ni sebagai rehlah fizihni, rehlah akal. Kalau tuan-tuan berhadapan orang macam ni, macam mana? A cipta B, B cipta C, C cipta A. Macam siapa Tuhan? Tiga-tiga tak wujud. Kalau tiga-tiga tak wujud, macam mana alam ni wujud? Takkan jadi sendiri. Betul tak?
Ini sudah cukup untuk menunjukkan bahawa adanya kewujudan Allah SWT dalam bentuk ketunggalan. Maka jika Allah Ta'ala Maha Pencipta bagi alam ini tidak bersifat kidam dan ada permulaan, dan pencipta ada yang menciptakan, bererti akan berlakulah daur dan tasalsul. Selalunya daur ni orang boleh cakap lah, boleh selesai, tapi tasalsul ni akan jadi masalah. Tasalsul ni akan jadi masalah untuk menguraikan. Tiada berhenti penciptaan. Tiada berhenti penciptaan. Pencipta pun tak ada berhenti. Pencipta pun tak berhenti, yang ke depan lagi lah. Kan, kalau kita bermula, okey lah, satu, negatif satu. Negatif satu, berapa negatif yang terakhir? Kita selalu kan, 1, 0, negatif 1. Betul? Kalau permulaan 1 pun tidak ada hujung nombornya, kalau negatif 1, di manakah penghujungnya? Negatif 1000, Ustaz? Ada negatif 1001. Tak ada, Ustaz. Ada 1000. Dia tak, tiada penghujungnya. Tiada penghujungnya. Jadi itu yang menjadikan kemustahilan bagi zat Allah Ta'ala. Adanya tasalsul dan adanya daur. Perbahasan tauhid amali, jadi tauhid yang berbentuk penghayatan. Seseorang yang mengetahui hakikat bahawasanya tiada selain daripada Allah Ta'ala yang wujud tanpa permulaan, sedangkan selain daripadanya diwujudkan daripada tiada kepada ada oleh Allah yang Maha Qadim, maka pasti dia akan melihat kekerdilan dirinya yang kalau tidak diciptakan oleh Allah, maka dia tidak pernah wujud pun di alam ini. Jadi datanglah sifat tuan syukur pada Allah kerana Allah mewujudkan diri kita. Memang ada pun ada beberapa sahabat Nabi kata, alangkah baiknya aku tidak dilahirkan oleh ibuku. Ini bukan bermakna dia tidak mensyukuri hidup, tapi dia muhasabah. Kalaulah hidup ini dilahirkan oleh seorang ibu yang tidak, yang mana kehidupan tadi itu hanya sia-sia belaka, maka lebih baik aku tak dihidupkan. Dengan tak solat, dia orang lagu Arkam dulu, walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak semayang apa gunanya? Jadi apa guna kalau kita hidup kat dunia ni, tak ada amalan, tak ada apa semuanya, maka kita akan berkata alangkah baiknya kalau aku tak hidupkan. Betul? Jadi bahkan ada sahabat-sahabat yang berkata demikian, bahkan di peringkat mereka tu asyara mubasyarah, 10 yang diberi berita gembira pun cakap demikian. Alangkah baiknya kalau aku jadi seperti rumput di padang yang riwayatku akan habis apabila dimakan kambing. Alangkah baiknya kalau aku menjadi kambing-kambing di padang, di dalam belaan yang mana riwayatku habis apabila aku disembelih dan dimakan. Ini percakapan dalam bentuk apa tuan, menunjukkan kekerdilan diri tentang apa, kalaulah hidup ni tak ada amalan, dan juga apakah akan jadi kalau dia disoal jawab di akhirat. Kalau kita fikir balik soal jawab kita di akhirat nanti dengan Allah Ta'ala, kita akan rasa baik aku tak payah hidup. Seperti mana orang-orang kafir, apabila bila di padang mahsyar nanti, dia melihat pengadilan yang berlaku pada binatang-binatang, yang mana binatang tadi, kambing kata, wahai Allah, dahulu aku ditanduk oleh binatang yang ada tanduk, pada masa itu aku tak ada tanduk, maka dia telah tanduk aku, dan aku mohon pembalasan daripada engkau. Maka Allah jadikan binatang yang tak ada tanduk di dunia tu yang ada tanduk, binatang yang ada tanduk di dunia tu tak ada tanduk. Maka apabila dia melentum dengan kepala dia, tu jadi debu tanah. Maka melihatkan hal ini, maka orang-orang kafir mengatakan apa? Wa yaqulul kafiruna ya laitani kuntu turaba. Wahai Allah, alangkah baiknya kalau hari ini kami ni jadi tanah saja, tak dihidupkan semula.
melihatkan azab, melihatkan itu merupakan satu nikmat, baik aku bunuh. Tuan-tuan pada masa itu, kalaulah ada pedang Power Ranger sekalipun, cocoklah diri tuan-tuan, sembelihlah diri tuan-tuan, tuan-tuan tak akan hidup juga. Sebab kuasa menghidupkan dan mematikan ialah Allah. Pada masa itu kalau kita ada kemampuan untuk matikan diri kita, kita akan matikan diri kita. Kan? Di yaumil mahsyar ini, orang-orang kafir punya melihat keadaan azab di mahsyar, maka mereka berkata kepada Allah, ya Allah, kalau berjanji punya azab dalam mahsyar, ya Allah kau masukkan aku dalam neraka, ya Allah. Kami tak tahan azab mahsyar ni. Itu bawa azab mahsyar, tuan. Dia tak tahu azab neraka tu macam mana ni. Wa'iyadzubillah, tuan-tuan, tak Allah jauhkan kita daripada azab kubur, azab mahsyar, azab neraka. Mudah-mudahan Allah lingkungkan kita sebagai hamba Allah yang soleh, hamba Allah yang sentiasa merasakan dirinya kerdil, merasa mengharap pada Allah Ta'ala setiap masa dan keadaan, setiap masa ingat pada Allah, seronok menjadi hamba Allah yang menggandakan amal ibadah, solat, puasa, sedekah dan sebagainya. Oleh demikian, nikmat diciptakan oleh Allah iaitu bentuk ijad. Ada satu nikmat yang sangat agung kerana dengan nikmat tersebut seorang dapat menikmati sifat wujud itu, yang mana hakikat sifat wujud yang sebenar adalah merupakan milik mutlak Allah. Sebenarnya hakikat kewujudan ialah Allah, dan Allah yang memegang kewujudan kita. Kalau Allah tak approve kita wujud, tuan-tuan, kita pun tak pernah wujud kat dunia ni. Kekal menjadi roh saja. Kekal menjadi roh. Besok tuan-tuan bila dah kiamat pun tuan-tuan masih ada roh, tak jadi manusia lagi. Faham tak? Kalau dah kiamat besok, ada tak roh? Bukanlah semua jadi dah roh dah jadi manusia, tak. Ada juga roh yang tak jadi manusia. Tapi Allah pilih roh kita untuk jadi manusia. Dah jadi manusia lagi, jadi orang Islam lagi. Jadi orang Islam lagi, dapat beramal lagi, dapat belajar agama lagi, dapat berkasih sayang, masya-Allah. Apa lagi nikmat yang kita nak dusta pada Allah? Kan? Apa lagi nikmat yang kita nak rasa Allah tak sayang kita? Apa yang Allah tunjukkan pada kita ini dah cukup buktikan Allah sayang kita. Allah tak pernah abaikan kita pun, tuan-tuan. Setiap hari kita dapat apa yang kita perlu, tuan-tuan. Kita bukan dapat apa yang kita nak, cukup Allah bagi apa kita perlu pun dah cukup. Kalau Allah tak tunaikan apa yang kita nak pun tak apa. Yang penting Allah tunaikan apa yang kita perlu. Dengan nikmat penciptaan inilah seorang boleh merasai kelazatan mengenal Allah dan menyaksikan Allah dalam segenap kehidupannya melalui ibadah kepadanya dan perasaan hati ketika berinteraksi dengan alam ini sebagai perbuatan Allah. Maka berinteraksi dengan perbuatan Allah ini ialah dengan hati. Dengan hati. Pasal hati ni bukanlah maksudnya jantung tu jantung lah. Sebenarnya hati di sini maksudnya ialah hati berbentuk maknawi, iaitu keluasan merasai kewujudan Allah itu. Sebab hati ni dia tidak ada ending, tidak ada ending. Dia boleh merasai kewujudan Allah itu melalui perasaan dia. Jadi orang yang ada hati perasaan saja dapat merasakan kewujudan Allah, kasih sayang Allah yang ada pada kita, yang Allah tunjukkan pada diri kita ini. Seseorang yang menghayati hakikat dirinya diciptakan oleh Allah tidaklah boleh lalai daripada mentaatinya maupun teringin untuk menerkainya. Orang yang rasa pada Allah itu wujud, maka dia merasai diawasi oleh Allah. Maka apabila dia sentiasa merasai dilihat oleh Allah, maka dia perbanyakkan ibadah untuk dipertontonkan pada Allah. Maka dalam hadis sama juga, dia menghindarkan diri dia daripada melakukan penerakaan, kerana penerakaan juga dapat dilihat Allah Ta'ala. Maka dia jauhkan diri pada perkara yang maksiat, dia menghampirkan Allah Ta'ala, menghampiri Allah Ta'ala dengan perkara taat. Kerana tanda seorang itu mensyukuri Allah Ta'ala adalah menunaikan ketaatan kepada Allah Ta'ala dengan penuh makna kehambaan kepadanya, sehingga dia dapat mencintai Allah yang menciptakannya dan dapat merasai cintanya kepada diri hamba tersebut. Seseorang yang menyaksikan hakikat dirinya yang berasal daripada tiada pasti tidak akan sombong dengan dirinya di hadapan Allah dan di hadapan makhluk-makhluknya, kerana mengerti bahawasanya hakikat kehidupan ini sendiri bukanlah milik dirinya sendiri,
yang boleh membawa kepada kesombongan diri. Kita ni tidak memiliki apa-apa tuan-tuan, hatta diri kita pun. Apabila kita memahami diri kita diciptakan, maka kita tidak ada kuasa untuk menentukan apa pun hidup kita, melainkan apa yang Allah Ta'ala sukai. Maka kembali pada Allah itu lebih baik daripada kembali kepada hawa nafsu kita. Kalau kita ikut hawa nafsu, memang letih. Dalam letih berdosa pula. Baik kita ikut Allah Ta'ala, walaupun letih, sudah tentu berpahala. Sudah tentu dicintai dan dikasihi Allah Ta'ala. Hakikat kehidupan ini bukanlah milik dirinya sendiri. Dia boleh membawa kepada kesombongan diri, dan dia merasakan hakikat dirinya menumpang dalam nikmat Allah dan terus menyaksikan kecintaan Allah dalam naungannya yang berkekalan. Wallahu ta'ala alam. Ada soalan tu kan? Boleh faham Saya suka kitab ni pasal kitab ni juga dia di samping menceritakan tentang akidah, dia juga membahaskan tasawuf juga. Supaya tasawuf, akidah dan tasawuf itu beriringan, saling lazim melazimi. InsyaAllah kita buka soalan. Ada soalan tuan? Yalah. Okey, pertama tuan-tuan, dalam cerita orang-orang Nasrani dahulu, selepas Nabi Isa diangkat ke langit, ada cerita dia panggil The Seven Sleepers of Ephesus. The Seven Sleepers of Ephesus. Cerita ini wujud selepas bantuan Allah kepada Nabi Isa diangkat ke langit. Maka datang selepas itu orang-orang yang beriman, yang masih berpegang teguh dengan syariat Nabi Isa AS. Ada antara 7 pemuda yang lari daripada penguasaan yang zalim. Sebab zaman dahulu memang ada banyak raja yang zalim. Daripada raja-raja orang-orang Bani Israel pun, kezaliman mereka itu tidaklah terhenti di zaman Nabi Isa, tapi zaman Nabi Yahya. Nabi Yahya, sehingga Nabi Yahya AS pun juga dipenggal kepada dia. Begitu juga bapa baginda, iaitu Nabi Zakaria AS digergaji atas ke bawah. Jadi melihatkan keadaan begini, ada beberapa raja zalim yang tidak senang dengan orang beriman di zaman itu, maka 7 pemuda tadi itu melarikan diri. Sebab masih berpegang dengan agama Tauhid. Okey, persoalannya ialah, kalau kita kata dalam Bible juga ada kisahnya, maka bukanlah makna kita kena rujuk Bible sebagai sumber. Kita kena rujuk juga Al-Quran sebagai sumber. Sebab dahulu ada juga kisah Yahudi datang jumpa dengan Rasulullah SAW, cerita bertanyakan, yas'alunaka 'anil Dzulqarnain. Wahai Muhammad, akan datang pada kamu orang bertanya tentang Dzulqarnain. Maka baginda menceritakan tentang Dzulqarnain, dan juga pada masa sama cerita pasal Ya'juj dan Ma'juj, yang mana juga kisah tadi terkandung dalam Bible, terkandung dalam Injil. Kalau tuan-tuan boleh tengok, ada perbahasan Gog Magog, kan? Gog Magog ni maksud Ya'juj dan Ma'juj. Maka Al-Quran sebenarnya ialah dia menguatkan semua dalil-dalil kitab-kitab samawi yang Allah pernah turunkan kepada nabi-nabi
terdahulu. Cuma fakta yang ada pada kitab-kitab samawi yang terdahulu telah pun diseleweng oleh tangan-tangan kotor mereka. Maka yang terjaga ialah Al-Quran. Namun related boleh tak? Boleh. Relate boleh, tak ada masalah. Tapi yang detail ialah Al-Quran. Boleh juga kita kata, boleh bacalah dalam Bible kisah tu, tapi tak sedetail Al-Quran. Kalau kamu dapat sumber daripada Bible, mungkin sumber itu sumber daripada Bible, tapi masih boleh diragui kerana sumber tadi itu mungkin boleh diseleweng. Boleh. Jadi kalau sumber yang paling betul Al-Quran lah. Tak ada sumber lain pun. Pasal satu lagi, Al-Quran kenapa tidak boleh diseleweng? Kerana Al-Quran itu sendiri mukjizat. Al-Quran itu sendiri mukjizat. Bahkan kitab-kitab yang Allah pernah turunkan pada nabi-nabi lain, kitab tersebut ialah kitab tapi bukan mukjizat. Kerana itu dia boleh diseleweng. Tapi Al-Quran cuba seleweng tengok. Semua maksud lain, semua terabur jadi. Jadi inilah kelebihan Al-Quran yang Allah turun kepada umat Nabi SAW. Boleh? Habis tuan-tuan jangan baca pula, buka cerita pasal kisah 7 pemuda dan Kahfi tu memang tak ada dalam Quran dah. Memang tak ada dalam Bible pun. Pasal kisah tu berlaku selepas Allah angkat Nabi Isa AS. Lepas Allah angkat Nabi Isa AS, setengah ulama mengatakan masih ada Nabi Yahya. Nabi Yahya lagi masih ada, tapi Nabi Yahya berdakwah di tempat lain kan. Nabi Yahya AS pun juga akhirnya mati dibunuh. Baginda mati dibunuh sebab apa? Ada kisah satu bapa saudara dia nak kahwin dengan anak saudara dia sendiri. Maksudnya anak kakak ke anak abang lah. Zaman itu syariat Nabi Isa. Nabi Yahya juga bersyariat dengan Nabi Isa AS sebab Nabi Isa diberikan Taurat dan diberikan Injil. Maka semua nabi-nabi pada masa itu, ada nabi yang sebagai rasul, ada nabi saja, ada nabi dan rasul. Seperti Nabi Yahya dan Nabi Zakaria. Jadi apabila syariat pada masa itu tidak membenarkan perkahwinan antara bapa saudara dengan anak saudara, akhirnya mereka kahwin juga. Yang jadi batu api ialah mak kepada perempuan tersebut. Akhirnya dia balang gara gembira tu, Tuanku Sultan pun tanya balik, apa yang dinda nak, kanda akan uruskan. Jadi bila bagi tahu dengan anak dia pun cakaplah dengan mak dia, apa kita nak buat ni mak, kata baginda dah offer tadi. Kita minta dia penggal kepala Nabi Nabi Yahya AS dan bawa kepala dia dalam bentuk dulang. Itu yang ditangkap Nabi Yahya dan dipenggal kepala baginda, dia bawa kepala. Akhirnya tempat tersebut jadi azab pula kerana membunuh Nabi Yahya AS. Itu dia faham tuan-tuan. Jadi syariat pada masa itu syariat yang berkitab. Syariat yang berkitab. Sebelum Nabi Isa AS diberikan kitab dan syariat, nabi-nabi terdahulu menyambung syariat-syariat nabi yang diberi kitab. Contohnya nabi yang diberi kitab dan Nabi Musa AS, Taurat kan. Lepas baginda wafat, maka syariat tersebut dia boleh sambung oleh kanda baginda, iaitu siapa? Nabi Harun. Bila Nabi Harun wafat, maka syariat tersebut disambung oleh Nabi Yusha dan sebagainya. Kemudian sampai Allah turunkan Zabur. Lepas tu Zabur pula jalan lagi. Nabi Sulaiman dapat Nabi Daud yang dapat Zabur, kemudian disambung oleh anak dia baginda, iaitu Nabi Sulaiman AS. Kemudian sambung sampailah turunnya Injil. Bila Nabi Isa menerima Injil, maka Nabi selepas itu pula menyambung Nabi Yahya, Nabi Zakaria dan sebagainya, sampai dari seleweng, sampailah Al-Quran itu turun. Maka Al-Quran itu turun bukan sekadar turun,
Habis semua kitab-kitab dulu pun Allah mansuhkan. Tak valid lagi dah. Maka Al-Quran sajalah yang benar, kerana Al-Quran menceritakan apa yang dalam Zabur, apa yang dalam Taurat, apa yang dalam Injil, dalam bentuk penyempurnaannya Allah kumpulkan sebagai syariat Islam. Wallahu ta'ala alam. Soalan lain? InsyaAllah kalau tak ada soalan, insyaAllah saya pun nak lebih cepat nak bawa budak-budak keluar sekejap. Wallahu ta'ala apa yang baik daripada Allah, yang tak baik atas kelemahan diri saya sendiri. Sudah yang banyak kita dengan tasbih kifarah dan suratul As. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim.